Kontrak ni yang melibatkan pelajar, jadi pelajar sendiri yang menerokai menerokai semua aktiviti-aktiviti yang dalam kelas. Tapi masalahnya sukar untuk kita laksanakan dalam kelas. Manakala jadual kita terhadap masa kita hanya 45 minit saja. Saya pernah buat dalam kelas saya, tapi bila dia buat, dia observe oleh tua-tua, dia kata cikgu mengajar apa ni? Tak ada sempat aktiviti apa, budak bising, itu masalah dia. Masalah pertama, bila kita lakukan konstruktivisme ni, kalau cikgu tengok dalam nota saya, handout, ada, dia kata tekanan tu, macam kita tak kontrol kelas kita. Maksudnya, kelas kita jadi kelas kabur, itu susah masalah nak dikawal. Tapi keseronokan dia dan kelebihan dia pada pelajar kalau betul-betul kita laksanakan, pelajar lebih faham, lebih berfikir, lebih yakin, lebih pertemanan sosial, lebih ingat dan lebih seronok. Kenapa? Kerana ilmu pengetahuan tu diajar dalam bahasa pelajar sendiri. Kadang-kadang bila kita ajar pelajar, bahasa kita kadang-kadang kita guna bahasa yang tinggi. Pelajar kelas rendah dia tak boleh. So, bila pelajar belajar sama pelajar, secara otomatik dia akan rasa lebih faham, lebih jelas apa yang pelajar terangkan. Dan bahasa berfikir dia pun sama level. Dia sama umur. Bila sama umur, pemikiran dia, cerita dia dan contoh yang dia beri, benda yang dia alami, dia dah laku. So dia mudah faham. Lebih keyakinan, dia lebih yakin cakap dengan kawan dia sendiri. Kalau dengan cikgu dia segan, dia cerita. Dan cikgu kata apa pendapat tak betul kan, dia lebih yakin. Lebih kemahiran sosial, yang ni ada baik ada buruk dia. Ada baik dia boleh bersosial. Maksudnya dengan orang luar, bila keluar pada masyarakat, dia boleh bersosial. Buruk dia, bila duduk dalam satu grup yang sama, dia menimbulkan klik dia dalam kumpulan dia. Kita tengok pelajar kita dalam konteks pelajar, kita ambil dalam konteks pelajar, itu dia akan dengan grup dia. Dalam kelas, kita tak boleh pisah. Bila pisah grup dia tak boleh buat aktiviti. Semua, dia rasa boring. Itu masalah dia. Lebih ingat, mungkin lebih ingat sebab dia cerita dalam bahasa dia. Dan lebih seronok, saya tengok aktiviti hebat, dia asyik ketawa je. Dia tahu apa yang dia cerita, dia tahu je. Dan bila saya tanya, senyum. Tak boleh cerita, malu. Itu kadang-kadang masalah yang timbul. Dia seronok sama kawan dia. Ini yang saya dengar tadi. So, peranan murid dan guru pun saya dah dengar tadi. Okay. Yang masalah timbul kat sini, ini. Masalah inilah yang sukar untuk kita elak bila kita melakukan proses ini. Saya dah cuba, ketahuan mungkin cara saya tak betul. Saya masih lagi mencari kaedah-kaedah, bertanya dengan guru-guru senior dan guru-guru yang dah pakar macam mana laksanakan. Tapi saya dah cuba buat. Alhamdulillah 40% dah berjaya. Nah, ini masalah yang saya alami. Guru merasa tidak mengajar. Aku mengajar apa ini? Kadang-kadang cikgu lalu, anda dalam kelas relax. Relax dalam kelas cikgu kata. Dan kan kita dah plan apa aktiviti benda. Itu saya dapat guru masa bahawa penerangan mereka tidak penting lagi. Ini saya tak rasa. Kadang-kadang bila benda tak ada, benda ni tak timbul masalah kalau pelajar sekolah. Kawalan kelas agak merosot, bising, bangun duduk, bergerak kiri, bergerak kanan. So, guru memerlukan sokongan profesional serta pengukuhan keyakinan daripada pihak sekolah. Ini saya rasa benda yang paling penting. Walaupun terdapat beberapa kesulitan yang harus dipandang sebagai cabaran yang diatasi oleh guru, oleh kita semua. So, apa yang saya tak relate dengan kemahiran berfikir, bila sebut dia kemahiran berfikir, ataupun yang saya dapat jumpa, proses benak minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai mungkin idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seluruhnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Kat sini nak tekankan proses refleksi. Itu sangat penting, proses refleksi. Kadang-kadang bila kita dah mengajar, kita selalu seronok seorang-seorang. Bila dah seronok-seorang, kita keluar ada waktu. Bila kita balik, cuba duduk fikir apa yang aku ajar, apa aktiviti yang aku buat hari ni, adakah sampai tak pada pelajar. So, inilah proses berfikir. Bila dalam kita buat proses pengajaran menggunakan kontraktisme ni ataupun menggunakan model inquiry, menilai baik buruknya, menilai sendiri kemahiran, apa yang saya tahu pengetahuan. Ini selalu ada. Saya akan pemikiran kreatif dan pemikiran kreatif dah tak lagi. Lepas kemahiran fikir, mesti dua ni. Tinggal aku berfikir, tinggal aku cara lama atau baru, tinggal aku lebih baik daripada dahulu. Berapa lama untuk lakukan, adakah orang lain yang membantu untuk melaksanakan, apa yang terjadi setelah melakukannya, apa kebaikan dia.
Ini persoalan-persoalan. Ini ada 4 jenis untuk latihan kemahiran berfikir. Pertama, kita bagi dia sebelum kita mulakan pengajaran ataupun set industri kita. Okay. Hari itu saya nak ajar konsep organism, okay, manusia sampai contoh. Sebaik ada, cuba bayangkan kamu ni, okay, macam cerita Man in Black. Okay. Makhluk asing yang hidup kat bumi, mempunyai tangan 4, kaki 4. So dia pakat bagi cerita, riuh lah, macam-macam idea yang ada. Senang cikgu berjalan, buat kerja cepat, cikgu hampa senang lagi, bila terjun sekolah, tak ada masalah. Tu seronok dia bila tahu dunia besar ada kebenaran. Contoh bagaimana nak mengelakkan kesakan bandaraya. Tajuk-tajuk macam ni sesuai untuk guru-guru bahasa Melayu. Kalau macam admin, susah saya nak cari idea macam mana nak galakkan pelajar tu menggunakan kemahiran berfikir. Kadang-kadang dalam admin ni dia tak nak cakap, dia malu. So, bila dalam bahasa Malaysia saya applykan dia seronok sebab dia guna bahasa Melayu, bahasa kata ibunda dia, macam-macam idea dia boleh keluar. Prinsip-prinsip berfikir, dia berfikir secara perlahan dan mudah, konstruktif, elakkan ego, refleksi terhadap pendapat sendiri, berfikir secara meneroka, sentiasa dan berani mencari menggunakan alternatif, logik cuma sebagai persepsi yang dan maklumat, pandangan berbeza lahir, proses yang berbeza, semua tidak akan kesan dan akibat. So, manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Yes, kita ni memang ada idea. Kalau tanya ataupun kita tanya pelajar kita, macam-macam idea yang boleh bagi. Okay, ini contoh je macam mana kita nak galakkan pelajar kita nak teknik kemahiran berfikir bila kita lakukan PMP dalam kelas menggunakan konstruktivisme ni. Kita bagi satu cerita ataupun bagi satu cerita. Kelas kita ada 10 orang murid, 4 orang sakit kepala, berapa orang yang akan hadir ke sekolah. So, ini jawapan dia. Pelajar kita, dia akan fikir logik nombor je. 6 orang cikgu. Betul tak salah. Manakala yang bijak dan smart, dia kata, kalau ada murid yang sakit kepala datang ke sekolah cikgu, bagaimana? So, dia tambah lagi kemahiran berfikir, arah tinggi dia kat situ. So, dia soal balik soalan kita. Okey? Ini contoh-contoh kemahiran berfikir. Untuk mendapatkan bukti, berimajinasi, menghati yang kancing, mengenal pasti andaian, menghubung kait, menginterpretasi, generalisasi, desain masalah dan beri pandangan. Okey, semua orang suka berimajinasi, dia kata. So, daripada imajinasi ke? Kalau nak cerita pasal berimajinasi ni panjang. Dia sendiri boleh berimajinasi. Okey, sini senario hari ni macam prof kita cakap tu. Sebab tu kita tak boleh laksanakan. Sebab kita nak habiskan cepat sukatan. Masuk kelas tu, alamak, kelas tu baru chapter 2. Orang lain dah chapter 6. Kecok bro. Satu hari, satu chapter. Peperiksaan lebih penting. Yes, kita selalu terap pada pelajar. Peperiksaan lebih penting. Kalau pandai cakap pun, keputusan teruk, siapa nak ambil kerja? So, belajar lagi rajin. Okay, semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. Yes, masa keluar result, sekolah saya lah yang anak dia yang ada ambil SPM, kecoh sekolah. Kakak tanya result, ada yang cikgu tuan ada dapat teruk, siapa dia tengok, malu dia. Okay, kita pentingkan peperiksaan. Tak penting yang anak dia boleh pidato ke mana bercakap kan. Cukup sekadar yang ada, terlalu banyak tekanan masalah, malah nak fikir bagaimana nak rancang fikir yang tu paling tepat sekali. Masa saya nak kadang malas juga. Ini contoh-contoh permainan yang saya buat soal jawab. Okay? Ini dia. Boleh cikgu cuba dalam kelas cikgu bagi kata-kata ayat reka-reka sikit. Tapi ia sesuai untuk bahasa Melayu. Sangat sesuai. Dalam admit saya dah cari susah. Okay, itu saja. Kalau ada soalan, boleh tanya masyarakat, boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh saya jawab, saya full minggu depan. Saya cari dalam buku. Terima kasih. Kalau ada satu soalan, ada soalan boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, tunggu minggu depan. okay, thank you.